bertengkar kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Muhammad Azli bin Senin, Timbalan Pengarah Rawatan dan Pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sarawak. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Jabatan Polis Diraja Malaysia. Yang berusaha Cikgu Muhammad Syafiee bin Haji Muhammad Nor, Pengetua SMK Felda Seri Senayan. Yang dihormati Barisan Guru Penolong Kanan dan Ketua-Ketua Bidang SMK Felda Seri Senayan. Yang dikasihi semua rakan guru, para pelajar dan semua penonton yang bersama pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya, maka kita ditemukan lagi di alam maya dalam norma baharu bagi menyempurnakan satu pelancaran program pencegahan dadah PPDA peringkat sekolah bagi tahun 2021. Saya secara peribadinya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Jawatan Kuasa Pelaksana atas kepercayaan yang diberikan kepada saya mengendalikan slot perkongsian bersama para panel khas pada hari ini. Terima kasih diucapkan kerana dapat meluangkan masa dalam berkongsi ilmu yang akan kita dengar sebentar lagi. Sebelum kita memulakan perkongsian, izinkan saya mengupas sedikit tentang PPDA. PPDA adalah singkatan untuk Program Pencegahan Dadah. Program ini merupakan salah satu program melibatkan anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang dilaksanakan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan dalam usaha melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran menolak ancaman dadah dan gejala sosial lain. Bertepatan dengan misi melahirkan murid bebas dadah melalui program pendidikan pencegahan jenayah yang bersepadu dan menyeluruh daripada segi pengurusan, kepimpinan, kurikulum,
kokurikulum dan pembangunan sosial. Oleh itu, sekolah dan semua pihak berperanan besar dalam menyediakan alternatif yang berfaedah supaya dapat menyekat murid sekolah daripada terlibat dengan dadah. Tanpa melengahkan masa, dengan ini kita dengarkan ucapan daripada Cikgu Syafiee bin Haji Muhammad Nor, Pengetua SMK Felda Seri Senerian. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sempena Minggu Anti Dadah peringkat sekolah 2021, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi bersiaran bersama kami pada kali ini. Sambutan Minggu Anti Dadah ini membawa satu manifestasi yang sangat penting, terutama dalam memastikan anak-anak sekolah yang meningkat remaja berada di landasan yang betul. Kita sedar bahawa dadah masih lagi menjadi musuh nombor satu negara. Oleh itu, kita harus meneruskan perjuangan memastikan salah laku dadah terhindar dalam kalangan anak-anak remaja, khususnya anak-anak remaja di Sekolah Menengah Felda Seri Sendayan. Anak-anak yang ayah anda kasihi, dadah bukan sesuatu yang boleh dicuba-cuba, yang boleh kita buatkan eksperimen dalam kehidupan kita. Sekali kita terjebak, sangat sukar untuk kita mengeluarkan diri dari belenggu dadah ini. Dan lebih menyedihkan lagi, dewasa ini, kita lihat kehidupan yang mencabar ini, dengan keadaan ekonomi yang masih turun dan naik, ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk anak-anak ini menjadi mangsa, menjadi pengedar, menjadi tokan dalam kalangan rakan-rakan mereka. Ini yang kita bimbangkan. Selain daripada mengambil dadah untuk kegunaan diri sendiri, mereka cuba menjadikan ini sebagai satu sumber pendapatan bagi mengharungi kehidupan harian atas alasan kesempitan hidup. Sebenarnya, banyak lagi bidang-bidang lain yang boleh mereka ceburi. Oleh itu, saya berharap tuan-tuan, ibu bapa khususnya, dan orang-orang dewasa yang turut serta dalam siaran ini, marilah kita sama-sama peduli dengan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita, pergaulan mereka, rakan-rakan mereka, masa-masa senggang mereka terurus dan teratur. Dewasa ini kita lihat menjadi satu trend untuk mereka berlumba-lumba antara satu sama lain untuk memiliki barang-barang mewah ataupun gadget-gadget mewah, dan juga mungkin terdedah dengan kehidupan, cara hidup, melibatkan cara makan, tempat makan, pilihan makanan yang mewah, yang semuanya memerlukan keuangan. Tetapi di sebalik kehadiran perkara tersebut, tidaklah memerlukan anak-anak terlibat dengan pengedaran dadah. Anak-anak, masa depan masih panjang lagi. Dadah, apabila anda telah terperangkap, amat sukar untuk dilepaskan dari kehidupan. Dan di belakang penagihan dadah itu, anda akan dituntut mencari keuangan untuk mendapatkan bekalan ini seterusnya. Dan ini akan menyebabkan apa yang dikatakan dadah adalah ibu segala jenayah. Kita akan dapat lihat nanti, kemungkinan akan berlaku kes curi motor, curi kenderaan, ragut, samun, pecah rumah dan sebagainya. Di peringkat sekolah, pendidikan yang diberikan merentasi semua mata pelajaran. Mendidik anak-anak kita mempunyai jati diri yang tinggi, sahsiah terpuji. Samping bimbingan dalam konteks kerohanian, kita juga memberikan tunjuk ajar dalam pendidikan yang memberikan pengetahuan-pengetahuan bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai peluang dalam kerjaya masa depan. Oleh itu, manfaatkanlah segala ilmu ini, kesempatan yang ada semasa remaja, kita penuhi dengan kerja-kerja yang berfaedah. Akhirnya, saya ingin berpesan kepada semua, khususnya anak-anak, berhati-hati dengan perangkap dadah. Dia masuk halus seperti jarum, tetapi untuk menyariknya keluar semula, ibarat sakitnya menarik selumbar.
Pada ibu bapa, teruskan kita peduli. Biarlah anak-anak kita menangis. Jangan sampai akhirnya kita menangis. Kalau nasi sudah jadi bubur, semuanya tidak boleh diundur. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua. Semoga apa yang dikongsikan akan dijadikan pedoman kepada para pelajar. Dewasa ini, masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, pencegahan jenayah dalam kalangan remaja daripada perspektif yang berbiasa. Perbincangan ini adalah kunci utama yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar. Dengan ini, marilah kita dengarkan perkongsian yang akan disampaikan oleh Tuan Muhammad Azli bin Senen, Timbalan Pengarah Rawatan dan Pemulihan, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan, AADK Negeri Sarawak, berkaitan pencegahan jenayah dalam kalangan remaja daripada perspektif AADK. Dipersilakan Tuan. Aku ada satu benda ni. Dia boleh selesaikan semua masalah. Aku jamin kau akan rasa okey. Cik ada masalah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua, Tuan Syafi'i bin Mano, yang dihormati semua guru-guru sekolah menengah Pedasendayan, yang dikasihi semua pelajar-pelajar yang sentiasa dekat di hati kami lah, AADK, ya. Jadi untuk tajuk pada hari ini, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua kerana menjemput saya untuk memberikan satu tajuk ceramah, iaitu menyampaikan tajuk sempena Minggu Anti-Dadah peringkat sekolah tahun 2021. Jadi tahun ni adalah merupakan tahun 2020 lah, kita mengalami pandemik COVID-19, sehingga hari ini kita masih lagi berjuang untuk memutuskan rantaian tu. Kita masih lagi kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya pandemik COVID ini dapat kita atasi dengan sebaik mungkinlah, dengan penuh hikmah. Jadi pada hari ini memang AADK setiap tahun pada bulan 2 kita akan sama-sama menyambut sempena Hari Anti-Dadah Kebangsaan kali ke-35. Jadi pada tahun ni kita banyakkan menggunakan instrumen cara media baru lah, new normal, iaitu menggunakan media alam maya. Jadi untuk itu terima kasih juga pada Pengetua kerana sudi menjemput saya, memilih saya untuk memberikan ceramah sedikit sebanyak kepada
apa yang saya sampaikan ini supaya dapat memberikan manfaat kepada anak-anak yang sedang berjuang di sekolah tersebut, ya. Pada kalau sebut perjuangan, pelajar-pelajar yang dikasih sekalian masih lagi berada di peringkat awal. Peringkat awal maksudnya masih lagi belum lagi menerokai. Bila habis sekolah nanti, dia akan barulah berjumpa jalan yang penuh onak duri. Maksudnya selepas habis persekolahan, di situlah selepas berumur 17 tahun. Masa itu kebanyakan pelajar-pelajar baru habis SPM, dia akan mencari identitinya sendiri. Bagaimana dia nak jadi apa. Jadi masa itulah masih paling sukar. Macam saya dulu, lepas SPM, saya telah menetapkan diri saya untuk mempelajari bidang keagamaan. Jadi kita punya fokus itu jelas. Kita nak belajar keagamaan dari peringkat agama yang lebih tinggi. Jadi saya masuk di Universiti Teknologi Malaysia. Saya belajar ambil pengajian Islam, sains serta pendidikan pengajian Islam. Ijazah saya ialah pengurusan. Jadi di situ, bila kita belajar di situ, kita membentuk diri dan karakter kita, kan? Jadi sekarang ni pelajar-pelajar kebanyakannya ada yang baru habis masuk tingkatan 5, yang hendak habis SPM tahun ni. Pastikan setiap pelajar sudah ada impian ataupun fokus apa yang hendak difokuskan untuk pada masa depan untuk diri dia, kan? Kalau mereka ni berminat dengan bidang agama, teruskan. Kalau diminat dalam bidang kejuruteraan, teruskan. Kalau diminat dalam bidang sains, teruskan, kan? Jadi di sinilah waktu kita memilih diri kita untuk menjadi seorang yang berguna. Sebab apa saya cakap itu? Maksudnya jenayah dan dadah adalah berkaitan dengan faktor-faktor risiko dan juga faktor risiko dalaman dan luaran bagi diri kita. Faktor risiko dalaman ni adalah berkaitan dengan diri kita, karakter diri kita, bagaimana kita membina imej kita. Faktor luaran ialah siapa kawan kita di luar sana, kan? Faktor kawan kita di luar sana tu siapa, kan? Jika kita dapat membina faktor dalaman itu yang baik dengan contohnya ciri-ciri spiritual keagamaan itu tinggi, menjadikan diri kita ni dapat melangkah ke alam remaja dengan lebih berkeyakinan. Begitu juga faktor luaran. Faktor luaran ni kita lihat di luar sana siapa kawan-kawan kita. Kita mesti memilih kawan kita yang dapat membentuk karakter kita pada masa depan. Kita dapat lihat ada orang yang pembelajarannya berjaya, tetapi bila dia keputusan SPM-nya baik, tapi bila dia luar sana, dia dapat berjumpa kawan yang salah, akhirnya dia terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sihat, seperti terlibat dengan jenayah lah. Itu yang dah besar. Yang kecilnya seperti melepak ataupun keluar rumah lah, tak nak balik-balik, kan? Ada banyak kes macam tu. Ada juga yang dia tidak belajar, je tidak berapa pandai, SPM-nya berada dalam keputusan yang tidak baik, tetapi bila di faktor luarannya dia berkawan dengan kawan-kawan dia yang baik. Maksudnya kawan-kawannya yang suka berniaga, kan? Ataupun kawan-kawannya yang terdiri daripada orang yang suka ke masjid. Contohnya dia suka kawan dia, kan? Akhirnya budak tersebut walaupun dalam pembelajarannya tidak baik, dia dapat faktor luarannya, dia dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang di kalangan yang baik. Akhirnya pelajar itu dapat membawa dirinya ke arah lebih baik, kan? Dia dapat membentuk karakter. Itu cakap. Tapi pada hari ini saya nak sentuh 3 perkara utamalah. Dari pertamanya dari segi sosial, kedua dari segi kebudayaan, ketiga dari segi agama. Dari segi pertamanya adalah dari segi
sosial sosial yang saya cakap tadi, itu penting untuk diri kita. Kita kena kenal faktor risiko kita, faktor risiko dalaman dan faktor risiko luaran. Kalau kita berada dalam kawasan rumah kita yang di sekeliling kita dalam mengamalkan budaya yang sihat, kan, dalam lorong, contoh kita duduk taman atau duduk kampung, dalam radius 5 km ataupun satu kampung kita tu atau taman kita tu tidak ada penagih dadah, berkemungkinan tidak ada seorang kita sukar untuk terlibat dengan penagihan dadah. Begitu juga di kampung tersebut. Jika kampung tersebut memang majlis pengurusan komiti kampungnya, MPKK-nya aktif, bagus, kampung tersebut banyak melahirkan graduan-graduan yang baik, kan, ataupun ada kampung tersebut melahirkan usahawan yang berjaya, di kampung tersebut ada melahirkan melahirkan seorang yang berjawatan berjaya dalam pekerjaannya, akhirnya kampung tersebut dapat membentuk dari segi masalah jenayah dan dadah tidak akan berlaku, kan. Itu dari segi sosial. Pencampuran kita tu adalah titik permulaan kita untuk menjadikan diri kita ke mana selepas arah tuju kita. Yang kedua, berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kita ni orang Melayu penuh dengan budaya. Kalau macam di Johor, kalau hari raya tersebut, kalau pada hari raya, kan, pada hari raya kita ada program marhaban, rumah ke rumah, kan. Kalau macam di Sembilan ni ada program-program santai, kan, bukan santai, program berkaitan dengan sebelum hari raya tu, saya terlupa. Jadi program tersebut menghimpunkan orang kampung, melapah daging ataupun apa-apa jugalah untuk diberi kepada mantai. Program mantai tu kita dapat orang kampung turun bergotong royong, rewang, kalau orang dulu cakap rewang, sekarang ni bergotong royong. Dan ayat terbaru sekarang dipanggil NBOS, National Bureau of Strategy, tapi asalnya sebenarnya kalau ikut dulu kita panggil rewang. Dia panggil kerjasama yang baik. Jadi ada anaknya keluar membantu, ada ayahnya membantu. Lepas tu semua 110 kampung tu keluar, kan. Macam hari raya korban, kan. Hari raya korban maksudnya satu kampung mak bapak ajak anak dia pergi menolong untuk korbankan beberapa ekor lembu, dan dibagikan tugas-tugas, apa tugas anaknya, tugas abangnya, adiknya, kan. Jadi dari situ mewujudkan kebudayaan yang baik dalam kampung tersebut. Kekuatan kebudayaan tu penting bagi diri seseorang, menjadikan diri seseorang itu baik, kan. Dari segi kebudayaan juga, kita ni orang Melayu memang banyak berkaitan dengan adat-adat yang perlu kita ikut. Seperti dulu kita kecil-kecil, kan, mak kita cakap, sebelum maghrib kau dah masuk rumah. Ayah kita pun masih dulu, macam saya sendiri, sebelum maghrib ayah saya memang dah panggil lah, Azli balik masuk rumah. Jadi macam gitu juga kebudayaan tersebut menjadikan pada waktu malam dia tak bagi kita tidur malam, kan, lewat sangat. Masuk tidur lewat, maksudnya pukul 10 dia dah pastikan anak-anaknya semua tidur. Jadi bila kebudayaan tersebut dibentuk dalam nilai seseorang peribadi, menjadikan diri seseorang itu dapat meneruskan nilai-nilai peribadi yang mulia tersebut dalam dirinya, kan. Kalau nak sebut dalam agama pula, memang Al-Quran mengatakan kun anfusukum wa ahlikum naro, iaitu berkaitan dengan jagalah diri kamu, keluarga kamu dari terjebak daripada api neraka. Apa yang menjadikan kita boleh terjebak ke api neraka, kan, iaitu yang menjadikan kita terjebak dalam neraka adalah salah satunya dapat benda yang kita buat tu memberikan yang tidak baik pada diri kita.
yang merosakkan di tubuh badan kita. Seperti apa, kalau kita buat jenayah, sudah tentulah ia akan memberikan kesan tidak baik kepada diri kita. Jikalau dapat ditangkap dari polis, sudah tentulah diri kita akan ada rekod jenayah. Bila ada rekod jenayah tersebut, sampai bila-bila pun kita tidak dapat sukarlah untuk kita nak meneruskan kehidupan kita di masa depan. Kerana bila ada rekod jenayah, jadi ke mana-mana kita pergi pun, rekod jenayah itu akan dapat dikesan oleh siapa saja untuk mengambil kita bekerja, kan? Jadi susahlah, kan? Ada yang keluar banduan daripada keluar penjara, walaupun dia dah baik, kan? Walaupun dia dah baik, akhlak dia dah berubah, jadi orang baik, jadi orang alim, pergi masjid tak putus. Akhirnya dia boleh terlibat balik dengan kegiatan lamanya. Sebab apa? Sebab dia sukar untuk mendapatkan pekerjaan, kan? Kerana bila once ataupun sekali kita ditangkap, sudah tentulah diri kita ni ada rekod. Tak kira kita jenayah ke, dadah ke, sudah tentu kita ada rekod. Jadi saya nak ingatkan adik-adik di sana, kan, adik yang dikasihi sekalian, jaga diri kita. Apa kita nak buat, kita kena fikir. Dari segi apa yang kita nak buat ni, kita kena fikir baik atau buruk, kan? Betul atau salah, kita kena fikir, kan? Bila kita dah buat salah tu, berkaitan dengan ada selari dengan ataupun tersangkut paut dengan undang-undang di Malaysia, sukar untuk kita merubahnya, kan? Kerana bila bolehlah mungkin dapat kerja, tapi kerja yang seperti biasalah, yang kerja yang tidak yang gaji hari, yang kerja yang baik-baik, susahlah nak dapat, kan? Ingat pesanan daripada saya, pastikan adik-adik jaga diri adik-adik selalu. Bila jaga adik-adik, diri adik, kenali kawan adik-adik, apa pesanan ibu bapa. Semacam saya ni dulu peringkat dalam darjah umur 5, 6, 7, 8 tahun, 6, 7 tahun, ayah saya memang marah saya suruh semayang. Bagaimana suruh saya semayang? Suruh saya semayang. Tapi pada masa tu saya semayang, tipulah, kan? Ada belakang ayah, kita tonggak-tonggak, baca pun tidak, kan? Tapi kita dapat lihat, bila kita buat tersebut, mula-mula tak ikhlas, mula-mula kita tak jujur pada diri kita. Dalam keadaan terpaksa tu kita buat. Akhirnya dengan keadaan terpaksa tersebut, kita dapat mengubah diri kita kepada tiada paksaan untuk kita melakukannya. Akhirnya kita sudah sebati untuk melakukannya. Macam juga puasa, kan? Puasa, kalau dulu kita curi-curi belakang ayah, apa yang mak masak lebih tu kita curi, kita makan. Masa umur kita 5, 6, 7 tahun, kan? Tetapi dengan diajar begitu, akhirnya kita berubah jadi baik. Kita jadi kadang kita terfikir, asal ayah aku buat marah-marah, tapi aku sendiri nipu diri aku. Akhirnya kita dapat mengubah diri kita. Kita fikir, tak baiklah, kita cuba buat. Akhirnya bila kita buat, tiada paksaan, kita dapat membuat secara istiqamah, kan? Setiap masa, di awal waktu, berdoa. Akhirnya Allah akan jaga kita bersama kita, sehingga dan memastikan orang yang mengikut ajaran agama dia, yang ini Islam, sudah tentu orang itu akan berjaya dalam hidupnya, kan? Kemana pun dia pergi, kan? Macam saya dah bekerja banyak tempat, di Johor Baru, di daerah Mersing Johor, di Negeri Sembilan. Sekarang ni saya berada di Kuching Sarawak, bertugas di sini, kan? Yang dapat membentuk karakter diri kita, yang kita dapat berjumpa dengan orang adalah diri kita sendiri, dengan apa yang kita bawa, apa amalan yang mak bapak kita ajar kita masih asas dulu, kan? Seseorang yang terlibat dengan dadah, sebenarnya dia terlibat dengan dadah bukan kerana dia nak isap dadah, tapi kerana faktor pertama, siapa kawan dia. Kedua, di mana dia duduk. Ketiga, apa yang dia menjadikan diri dia boleh terlibat dengan dadah, kan? Maksudnya dia, kawan dia memang ada yang terlibat dengan dadah. Kedua, tempat yang diduduk tersebut ada yang melakukan kegiatan dadah.
ketiga iaitu ada barang yang telah dibagi kepadanya. Maksudnya dia mencuba-cuba. Bila dia dah kawan dengan kawan dia yang dengan isap dadah tu, jadi kawan dia tersebut telah memberikan cubalah. Alam sekali je. Jadi kita tu je kawan kita, akhirnya kita cuba sekali. Bila dah cuba sekali dadah ni, tiada sekali, tiada dua kali, akhirnya merana seumur hidup. Tiada pun dalam istilah isap dadah ni, sekali terjebak boleh kembali. Tetapi tidak mustahil boleh berhenti. Jadi yang mana dah terlibat dengan dadah ni bermula dengan apa? Rokok. Jadi rokok ni adalah seorang isap rokok bukan kerana dia niat rokok, kerana pengaruh dia, kerana dia bercampur dengan siapa. Jadi siapa yang dapat berhenti isap rokok, siapa isap rokok ni saya ingatkan supaya berhentilah kan, kepada semua, kerana rokok ni lah punca kepada permulaan kepada isap dadah. Jika berhenti merokok ataupun tidak merokok, kebarangkalian untuk tidak isap dadah tu adalah tinggi kan. Kerana bila kita isap rokok, kita memerlukan duit kan. Takkan kita minta daripada ayah kita duit untuk beli rokok atau ibu kita. Sudah tentu kita mencuri duit ayah dan ibu kita kan. Curi tu dah salah satu kan. Itu dah melakukan amalan yang tidak baik kan. Perkara-perkara yang salah. Bila dia curi, dia beli rokok. Beli rokok yang tidak betul. Maksudnya rokok yang seludup, rokok yang murah-murah kan. Dia bukan beli rokok yang mahal, beli yang seludup. Tu pun dah salah juga kan. Bila dah macam tu, kita terus dah menjadikan sebati dalam diri kita, isap rokok, kita dah mencuri, kita dah menjadikan perkara tu menjadi habit pada diri kita. Akhirnya kita dah menjadi kebiasaan, curi tak salah, curi tak salah. Tu kena jaga diri kita kan. Jadi dari segi saya sentuh tadi, sosial adalah yang pertama saya sebut tadi. Saya sentuh dari segi kebudayaan kan. Kalau kebudayaan tu, kalau kita lihat mana-mana kawan-kawan saya lah, termasuk saya, dulu saya aktif dalam sukan, bola sepak, lepas tu saya masuk taekwondo, silat. Ada yang saya macam taekwondo saya mewakili negeri Johor kan. Silat saya dapat mewakili Malaysia, bertanding dalam peringkat kebangsaan kan. Lepas tu saya bola sepak pun not bad, saya dapat mewakili Johor dalam untuk tim Johor Corporation, bermain di liga-liga utama Johor. Banyak kenangan-kenangan manis saya. Kawan-kawan saya pun ada terlibat dengan bola apa semua, yang silat dengan taekwondo. Yang aktif begini, yang aktif macam ni, semuanya tidak terlibat dengan dadah dan jenayah. Kerana bila kita mengamalkan gaya hidup sihat, kita bersenam selalu, dah memang Islam cakap, agama mengatakan bila kita senam selalu, aktif dalam perkara yang baik, kita akan menjadikan tubuh badan kita sihat. Bila tubuh badan kita sihat, kita dapat melahirkan pemikiran yang sihat. Bila melahirkan pemikiran sihat, kita dapat melakukan perkara-perkara yang sihat. Apabila kita dapat melakukan perkara yang sihat, sudah tentulah kehidupan kita berada dalam keadaan yang sempurna. Kalau tidak sempurna pun, keadaan yang baik dan terkawal, tidak terlibat dengan kawan-kawan yang negatif, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang salah. Jadi akhirnya kita dapat membentuk karakter peribadi diri kita. Ingat, adik-adik semua, masih belum terlambat. Ada yang dengar video saya ni, mungkin ada yang pembelajarannya baik, ada yang di pertengahan, ada yang keputusannya yang tidak baik. Jangan fikir anda semua tidak berjaya kan. Yang dah pandai tu, dan yang dah keputusan yang baik, teruskan kecemerlangan. Yang berada di dalam pertengahan tu masih lagi boleh mencuba kan. Ikhtiar dan usaha dan doa, tawakal pada Allah SWT. Yang ketiga, yang mempunyai keputusan yang tidak baik, sebenarnya bukan kehidupan anda berakhir di sini. Boleh memikirkan
Bagaimana untuk merubah diri kita pada masa depan. Saya nak ingatkan kan kehidupan kita pada masa akan datang akan lebih mencabar. Masuk sekarang ni dengan pandemik COVID, kerja susah nak cari. Kalau ada pun kerja, gaji tidak setimpal dengan dia punya akademiknya. Jadi kita kena menjadi seorang yang lain daripada yang lain. Cream among the cream. Cream among the cream. Maksudnya kita kena jadi manusia yang terbaik, manusia yang hebat. Bila kita jadi manusia hebat, sudah tentu kita akan menjadi orang yang diminta atau dicari oleh di luar sana untuk yang baik-baik lah. Jadi akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada pihak pengurusan sekolah yang khususnya Tuan Muhammad Syafiq bin Makno, pengetua sekolah menengah Bandar Perak Senayan, guru-guru, kerana saya nak ucapkan tahniah lah kerana inisiatif sekolah untuk melaksanakan program Minggu Anti Dadah kan. Bila once kita dah memikirkan untuk buat program ni, maksudnya sekolah itu amat mementingkan tentang dia sayang sangat kepada pelajarnya. Kalau dia tak sayang, dia tak buat program ni. Hanya pentingkan pelajaran. Tapi tahniah saya ucapkan kepada pengurusan sekolah. Jadi apa yang saya kata ni ada yang tersilap, terkata ke apa, terkurang, saya mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah, yang kelemahan tu datang daripada saya sendiri. Kalau kita ada masa yang panjang lagi, kita akan masa yang lain kita akan berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah. Mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah. Mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Azli bin Senin. Banyak amanat dan petua yang diturunkan, terutama kepada pelajar. Antaranya ialah hala tuju dan jalan yang pelajar-pelajar pilih. Jika kita pandai membawa diri, insya-Allah masa depan kita akan lebih terjamin dan terhindar daripada perkara-perkara yang negatif. Remaja hari ini banyak terdedah dengan pelbagai perkara. Jika kita tiada kekuatan diri, tiada jati diri, kita akan hanyut dan tenggelam dalam arus kemodenan. Kita perlu memantapkan jiwa, memperkasakan minda dan mengukuhkan emosi dan rohani. Seterusnya, marilah kita mengikuti perkongsian yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA,
Jabatan Polis Diraja Malaysia berkaitan pencegahan jenayah dalam kalangan remaja daripada perspektif PDRM. Dipersilakan Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Syafi'i bin Haji Muhammad Noor, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Sendayan, Seremban, Negeri Sembilan kerana telah menjemput saya untuk menyampaikan ceramah motivasi sempena pelancaran Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah 2021 bertajuk Pencegahan Jenayah dalam Kalangan Remaja dari Perspektif Polis Diraja Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya berkongsi sedikit tentang diri saya. Saya Komisioner Polis Datuk Seri Abdul Rahim bin Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia. Saya telah berkhidmat selama 35 tahun dan sepanjang tempoh tersebut saya telah bertugas di pelbagai jabatan di dalam Polis Diraja Malaysia, dan hampir separuh daripada tempoh tersebut saya telah terlibat secara langsung dengan Jabatan Siasatan Jenayah. Anak-anak, para pelajar yang saya kasihi sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 bermaksud, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Firman ini jelas menunjukkan pengharaman ke atas manusia menganiaya dan membawa kebinasaan ke atas tubuh badan mereka sendiri. Kerajaan telah mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor satu negara sejak tahun 1983 lagi. Seiring dengan pembangunan dan pemodenan arus masa kini, trend penyalahgunaan dadah turut berubah daripada dadah konvensional berasaskan tumbuhan seperti ganja, morfin dan heroin, dan ia kini telah beralih kepada dadah jenis sintetik yang lebih memudaratkan. Polis Diraja Malaysia menyedari masalah penagihan dadah yang telah menular dan menjadikan golongan remaja muda sebagai sasaran. Remaja pada umumnya merujuk kepada anak muda yang berumur antara 10 hingga 18 tahun, di mana pada masa ini mereka mula berkembang menjadi seorang dewasa yang mulai matang dan pandai berfikir. Pada peringkat ini, golongan ini cenderung mencuba sesuatu yang baru. Kita dapati sebarang tahun ada saja penagih baru, pengedar dadah, malahan terdapat tokan dadah di kalangan remaja di bangku sekolah dan lepasan sekolah. Di sepanjang tahun 2020, statistik menunjukkan remaja lingkungan umur 14 hingga 18 tahun seramai 6,084 orang telah ditangkap di atas pelbagai kesalahan berkaitan dengan dadah. Manakala bagi Januari hingga Februari tahun 2021, seramai 709 orang telah ditangkap, melibatkan remaja berumur lingkungan bawah 13 tahun sehingga 18 tahun. Gejala dadah bukan sahaja memberi kesan buruk kepada individu yang melibatkan aspek fizikal, mental dan emosi, malah kerajaan turut melihat masalah dadah di negara ini
terangkum sekali dengan isu keselamatan. Dari sudut keselamatan, berlaku banyak kes jenayah di kalangan remaja, seperti kecurian, kejadian samun, ragut, mahupun kejadian pembunuhan. Lebih menjadikan ada anak yang sanggup membunuh ibu sendiri hanya semata-mata kerana gagal mendapat wang untuk membeli dadah. Kesalahan jenayah dalam kalangan remaja, terutama pelajar di negara ini, adalah di tahap membimbangkan. Dan usaha pencegahan jenayah haruslah dipergiatkan supaya perkara ini dapat ditangani dengan sewajarnya. Statistik jenayah indeks di kalangan remaja pada tahun 2020 saja telah merekodkan seramai 958 orang telah ditangkap di atas kesalahan jenayah kekerasan dan seramai 1,187 orang telah ditangkap di atas kesalahan jenayah harta benda. Terkini, Januari hingga Februari tahun 2021, seramai 119 orang telah ditangkap di atas kesalahan jenayah kekerasan, manakala seramai 127 orang telah ditangkap di atas kesalahan jenayah harta benda. Ini melibatkan remaja berumur lingkungan 13 tahun sehingga 18 tahun. Berdasarkan kepada statistik yang dinyatakan, ianya amat membimbangkan dari perspektif PDRM. Ibu bapa, guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian, jenayah di kalangan remaja perlu diambil serius dan semua pihak perlu memainkan peranan bagi mencegah kegiatan jenayah. Salah laku pelajar berpunca daripada pelbagai faktor, iaitu pergaulan tanpa batasan, mencari keseronokan, masalah keluarga, kurang minat untuk hadir ke sekolah, pengaruh negatif rakan sebaya dan sebagainya. Antara usaha pihak polis Diraja Malaysia dalam menangani permasalahan ini adalah kerjasama dengan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF dan pihak sekolah dalam program Remaja Bersatu Mencegah Jenayah. PDRM melihat dan merasakan kesedaran mengenai jenayah perlu bermula di peringkat sekolah kerana mencegah adalah lebih baik daripada memerangi kegiatan jenayah. Inisiatif PDRM menempatkan pegawai polis sebagai pegawai perhubungan sekolah ataupun PPS juga dilihat mampu mengekang masalah sosial di kalangan pelajar. PPS berperanan membantu mewujudkan suasana sekolah yang selamat dan kondusif, antaranya mengumpul maklumat daripada sekolah untuk diambil tindakan oleh KPM atau PDRM jika perlu. Ini termasuk melakukan rondaan dan lawatan berjadual di kawasan sekolah dan memberikan ceramah berkaitan hal keselamatan kepada pelajar dan guru. Ini adalah antara usaha-usaha berterusan PDRM untuk mendidik remaja mengenai jenayah. Pada masa yang sama, menurunkan kadar jenayah. Perubahan era di dalam arus perkembangan teknologi turut merubah landscape dunia persekitaran pada masa kini. Walaupun internet dan media sosial merupakan medium terbaik untuk mendapatkan maklumat, seperti contoh aplikasi TikTok, Bigo Live, OME TV yang popular di kalangan remaja pada masa kini. Namun, platform ini telah disalahgunakan hingga menyumbang keruntuhan dan kebejatan akhlak generasi muda. Oleh yang demikian, pemantauan dan perlibatan ibu bapa serta ahli keluarga amat penting terhadap pergaulan dan gerak-geri anak-anak mereka pada masa kini. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang berkesan dalam memberi kasih sayang, penjagaan serta pendedahan awal kepada anak-anak berkaitan salah laku jenayah agar pencegahan dapat dilaksanakan di peringkat akar umbi lagi.
Selain daripada itu, perspektif PDRM dalam membendung kegiatan jenayah dan berlaku di kalangan remaja atau pelajar adalah bermula dari dalam diri pelajar itu sendiri. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Dan jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kandungan daripada hadis ini jelas menunjukkan menentang perlakuan kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajipan yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap Muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. Di sini saya ingin menyeru kepada para pelajar, anak-anak sekalian, supaya melaporkan sebarang salah laku atau jenayah di dalam maupun di luar sekolah kepada ibu bapa, guru atau pihak polis. Jadilah mata dan telinga kepada kami agar perkara ini tidak menjadi barah yang akhirnya membawa penyesalan di kemudian hari. Dan harapan saya, generasi muda pada masa kini perlulah lebih bijak dalam menentukan baik atau buruk sesuatu perkara itu. Pandai kata, dalam usaha penjagaan jenayah di kalangan remaja, penlibatan semua agensi kerajaan termasuk organisasi bukan kerajaan, NGO, adalah sangat penting dalam membentuk sahsiah dan jati diri golongan ini. Peranan ini harus dipikul oleh semua pihak, bukan saja kepada pihak polis. Oleh itu, sempena Minggu Anti Dadah peringkat sekolah tahun 2021 ini, saya menyarankan kepada seluruh warga sekolah menengah kebangsaan Felda Seri Sendayan khususnya dan masyarakat amnya untuk memberi kerjasama dan berganding bahu menjadikan komuniti kita selamat daripada dadah dan salah laku jenayah supaya dapat membentuk dan menjadi generasi yang berdaya saing serta berjaya. Akhir bicara, marilah kita bersama-sama memperkukuhkan tekad dan azam dalam usaha untuk meningkatkan martabat agama dan bangsa bagi membebaskan negara dari cengkaman dadah sekaligus membenteras jenayah di kalangan remaja yang menjadi tonggak dalam menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. Sesuai ungkapan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Para pelajar sekalian, selamat menjalani sesi persekolahan pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kerahmatan dan melindungi anda semua dari terlibat dalam gejala dadah dan jenayah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri. Ini yang dikatakan pohon rendang yang lebat dengan buahnya. Banyak ilmu yang ditaburkan terpulang kepada anda semua untuk mengutip dan menyimpannya atau membiarkan ilmu itu bertebaran dan hilang dalam ingatan minda anda. Hadirin sekalian, nampaknya sampai di sini sahaja slot perkongsian kita pada hari ini. Saya mewakili pihak sekolah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan kita pada hari ini kerana sudi mengupas dan merungkai dengan jelas bagaimana cara untuk kita melindungi diri kita daripada terjebak dengan dadah. Sebelum saya mengundur diri, saya memohon ribuan kemaafan sepanjang saya mengendalikan program ini jika terdapat tutur kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya, segala kelemahan itu datangnya daripada kealpaan saya dan kebaikan itu daripada Yang Maha Esa. Saya sudahi dengan kalam mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sinar pelangi seringnya menawan hati akan menghilang di saat terlena sinar mentari. Hanyalah sang bulan dan bintang kan menghiasi seri malam. Usahlah mendusta hati, lena tidak kau mimpi